Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kita setelah kematian kita, agar kita mendapatkan taubat, inna rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana kematian itu pasti dan kematian itu tak lama lagi. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah seperti biasa kita akan sambung pengajian kita, iaitu kitab Fathul Bari. Ini masih lagi dalam bab Al-Ghusul, bab mandi. Jadi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita jalan yang mudah untuk masuk ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala atas usaha kita yang sedikit ini dalam kita menuntut ilmu dan mempelajari hukum-hukum yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan pada diri kita, insyaAllah. Okay, jadi kita tengok membersihkan mazi dan berwuduk karenanya. Page 438. Betul? Kita dah buka semua 438 bab 13, membersihkan mazi dan berwuduk karenanya. Jadi Imam Bukhari rahimahullah dalam menulis kitabnya Sahih Al-Bukhari, dia membuat satu tajuk yang dinamakan membersihkan mazi dan berwuduk karenanya. Jadi seperti mana yang kita tahu bahawa setiap tajuk yang Imam Bukhari tulis ataupun Imam Bukhari reka, itu menunjukkan fiqhnya Imam Bukhari rahimahullah tentang sesuatu hukum. Jadi kita bacakan hadisnya. An Aliyin qala kuntu rajulan mazza'an fa amartu rajulan ayas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam di makan ibnatihi fasa'ala faqala tawadda waghsil dhakarak. Ia diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, aku adalah seorang yang sering keluar mazi. Siapa kata ni? Ali. Sayyidina Ali mengatakan, aku adalah seorang yang sering keluar air mazi. Maka aku menyuruh seorang untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia mengingat kedudukan putri beliau. Apa maksudnya di situ? Nanti kita tengok. Maka orang itu menanyakan. Jadi orang kat situ dia tak sebutkan siapakah orang tu. Tapi dulu kita dah pernah sebut dalam bab tayammum, dalam bab bersuci, kita dah pernah lalu hadis ni. Kerana itu Imam Bukhari rahimahullah bila dia ulang sekali lagi hadis tu, maksudnya dia ada special faedah daripada tajuk yang lain. Maka orang itu menanyakannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berwuduklah dan cuci kemaluanmu. Jadi ini adalah hadis yang agung yang para ulama mengeluarkan banyak faedah-faedah daripadanya. Dan mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah-faedah yang akan kita sampaikan nanti, insya-Allah. Kita tengok keterangan hadis. Mencuci mazi dan berwuduk karenanya. Mazi diucapkan dengan beberapa dialek. Jadi mazi dalam bahasa Arab sendiri, dia ada beberapa sebutan. Yang paling fasih berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani,
Yang paling fasih adalah mazyi. Cuba sebut. Dia dengan matikan zal. Jadi mazyi. Dan mazi. Ini membariskan bawah dia. Jadi mazi. Ada pun yang dimaksudkan dengan mazi adalah air putih kental. Kental tahu budak kental. Itu bukan budak kental. Dia kental, dia pekat. Pekat, kental dan lengit, yang keluar dari kemaluan ketika bercumbu atau menghayalkan persetubuhan. Itu syarat dia. Itu syarat apabila keluarnya air mazi, itu mesti ada ketika bercumbu atau menghayalkan. Menghayalkan persetubuhan atau ketika ingin melakukannya, dan terkadang keluarnya tidak disadari. Dan biasanya air mazi ini keluar tanpa kita sadar. Tiba-tiba je dah keluar airnya. Jadi apa sifat dia? Yang pertama, dia adalah air yang warna putih. Air yang berwarna putih. Yang kedua, dia adalah lengit, ataupun kental, ataupun thick, sticky. Betul tak? Tu nama dia. Dia kalau kita pegang air tu, dia akan melekit. Itu nama dia air mazi. Yang pertama putih, yang kedua melekit. Yang ketiga adalah ketika kita menghayalkan persetubuhan, ataupun kita panggil sebagai muqaddimah jima', sebagai pendahuluan dalam bersetubuh. Jadi bersetubuh dia ada banyak peringkat. Jadi yang pertama sekali adalah dia punya muqaddimah dia. Jadi itu antaranya boleh menyebabkan mazi. Baru mani. Jadi itu ada dua perkara yang berbeza. Atau ketika ingin melakukannya, dan terkadang keluarnya tanpa disedari. Jadi biasanya dia beza dengan mani. Kalau mani dia sadar. Kerana itu ada seorang bertanya, aku bangun daripada tidur, lalu aku dan biasanya aku akan basah seandainya aku bangun daripada tidur. Jadi persoalan dia, macam mana aku nak bezakan sama ada ia mazi ataupun mani? Susah tak? Susah. Kerana seandainya kita keluarkan air mani, kita bersetubuh, itu tahu air mani. Tapi ini tak bersetubuh. Ini tiba-tiba bangun basah. Sama ada tiga: air mazi, air mani ataupun air kencing. Air kencing dia tak boleh termasuk lah, pasal air kencing banyak. Dan dia tak melekit. Malah air kencing bau dia lain. Jadi bagaimana kita nak tentukan tu? Jadi jawapan dia bagaimana? Macam mana nak differentiate between air mani dengan air mazi? Kalau kita bangun daripada tidur, confirm kita tak akan tahunya. Kecuali kalau kita ingat balik yang kita mimpi, tu insya-Allah air mani. Tapi kalau kita tak tahu, mimpi pun tidak, apa pun tidak, tiba-tiba basah dan melekit, kita nak kena buat apa? Nak panggil doktor. Dia tak boleh orang lain yang cek. Dia tak boleh orang lain yang cek, kita kena cek sendiri. Itu pasal kita nak kena tahu apakah perbezaan mazi dengan mani. Jadi macam mana kita nak bezakan? Jadi perbezaannya, kalau kita tengok air mani. Kita mula dengan air mani dulu lah. Air mani yang pertama, dia adalah air berwarna putih. Air berwarna putih. Pekat. Air putih yang pertama. Kedua, syarat dia pekat. Pekat. Dan para ulama katakan, seandainya air mani yang baik itu warna dia putih likat. Tapi kalau air mani lelaki yang tak sihat, itu ke air putih ke kuning-kuningan. Ni siapa yang dah kahwin tahu ataupun tak payah tunggu kahwin lah. InsyaAllah kalau dah keluar, seandainya kita tengok benda tu putih, dan dia putih jernih, dia tak jernih, dia putih macam liquid paper.
Tu putih sangat kan. Tapi dia putih lah. Dia putih, tapi kalau dia ada kuning-kuningan, itu para ulama katakan itu antara air mani juga, tapi dia kurang sihat. Dia kurang sihat. Yang pertama tadi putih, yang kedua adalah pekat, yang ketiga adalah talazzuz. Apa maksud dia? Adalah keluarnya dengan nikmat. Air mani keluarnya dengan nikmat. Yang keempat, nak tahu air mani perbezaannya adalah kita tengok apabila keluar dengan nikmat dan dia adalah dengan cara pancutan. Ini sensitif je buat saya. Tapi tak apa, ni untuk ilmu. Supaya nanti kita bangun, kita tahu bagaimana kita boleh bezakan dia atau tidak. Jadi cukup dengan 4 ni untuk kita membezakan mani. Iaitu mani. Yang pertama tadi putih, kedua pekat, ketiga apa tadi? Dengan nikmat. Keempat dengan pancutan. Dengan pancutan. Yang kelima dengan berbau. 5 berbau. Bau apa? Strawberry. Dia bau apa air mani? Hamis. Hamis macam bau ikan dah. Okey. Air mani pernah tak bau pelepah pokok kurma? Tak pernah Tak pernah bau pelepah pokok kurma. Pokok kurma untuk apa? Untuk makan kan. Buah kurma untuk makan. Tapi kalau kita pergi kat negara Arab, kalau kita pergi Madinah, pergi Mekah, nanti dia ada jual pelepah pokok kurma, bukan pokok kurma. Ataupun bukan buah kurma. Jadi kat pelepah tu, kat hujung dia ada serbuk. Ni ada serbuk, kalau kita pukul, dia akan jatuh serbuk tu. Tu dinamakan pelepah pokok kurma. Dan pelepah pokok kurma itu, para sahabat mengatakan sama baunya dengan mani. Macam mana nak bagi bau susah lah. Kalau ada benda tu ada jual. Cuba tengok kalau ada kat toko Barakah ke, tanya dia pelepah pokok kurma. Jadi kat situ bau dia sama dengan bau air mani. Jadi itu dinamakan mazi. Jadi ada 5 ciri-ciri. 5 ciri-ciri. Yang akhir sekali dia adalah berbau. Berbau bukan bau hancing. Kalau bau hancing itu confirm bukan air mazi. Ataupun bukan air mani, itu dah confirm air apa? Air kotoran kita lah. Air kencing. Kalau yang kedua, untuk mengetahui dia air mazi, dia lebih kurang macam air mani, tapi tak macam air mani. Yang pertama, dia adalah putih tapi jernih. Tadi putih pekat. Ini putih jernih. Dia putih jernih lah. Jernih tahu lut sinar. Dia putih jernih. Dan dia melekit juga. Dia melekit. Tetapi dia tak ada yang ketiga tadi tu. Dia tak ada dengan ciri-ciri pancutan. Dia tahu-tahu je terkeluar. Tu pasal kita syaratkan tadi, tanpa disedari dia boleh keluar. Tanpa disedari dia boleh keluar. Tapi kalau air mani, dia tak boleh tanpa disedari. Dia mesti kena sedar. Seandainya dia dalam keadaan jaga. Tapi kalau air mazi, dalam keadaan jaga, kita tak sedar pun dia keluar. Itu pasal Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kuntu rajulan mazza. Aku adalah seorang yang banyak keluar air mazi. Jadi ini bukan jadi satu keaiban apabila kita ceritakan tentang benda ni. Jadi itu yang pertama tadi jernih. Yang kedua adalah dia melekit tapi tak semelekit air mani. Ketiga, dia adalah keluar tanpa disedari. Lepas tu keempat, dia bukan secara pancutan, dia meleleh gitu. Kelima, dia adalah tidak berbau. Tidak berbau. Jadi itu dapat bezakan mani dengan mazi. Kerana bahaya. Seandainya yang keluar itu mani, kita katakan itu mazi, jadi susah. Kerana semua ibadah kita nak kena wajib ghusl dulu. Nak kena wajib bersuci, nak kena wajib mandi dahulu, barulah kita boleh suci daripada hadas besar. Tapi kalau seandainya mazi, mazi dia bukan termasuk hadas besar. Dia termasuk hadas kecil.
Okey, jadi itu perbezaan dia. Jadi tahu jadi kalau kita bangun, kita tengok basah. Dan begitu juga mani untuk wanita. Mani untuk wanita itu berwarna kuning-kuningan. Berwarna kuning-kuningan. Kalau para ulama katakan seandainya ada yang mani wanita itu kuning-kuningan yang ke arah keputihan, itu betapa kuatnya dia punya air mani bagi wanita. Tapi wanita tak ada mazi. Wanita ada mani. Jadi itu secara ringkas apa yang boleh kita bezakan antara mani dengan mazi, supaya kita tahu, kerana di bawahnya ada hukum-hukum yang tersendiri. Lepas tu kita tengok fa amartu rajulan, maka aku menyuruh seseorang. Maka siapa suruh seseorang ni? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali suruh salah satu orang menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Al-Miqdad bin Al-Aswad. Siapa namanya? Al-Miqdad bin Al-Aswad. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab yang sebelumnya, wudu kerana sesuatu yang keluar dari dua jalan. Sesuatu yang keluar daripada dua jalan. Dua jalan tu apa? Satu kemaluan, satu zakar, satu dubur. Itu dua jalan. Ada jalan ketiga tak? InsyaAllah tak ada jalan ketiga. Ada jalan ketiga yang terbuka adalah mulut. Tapi itu kita tak panggil sebagai dua jalan lah. Jadi ini antara yang disebutkan dalam bab keluar daripada dua jalan. Dari penukilan yang lain dalam riwayat tersebut ditambahkan fastahyaitu an as'ala. Maka aku malu untuk bertanya. Jadi ini menunjukkan adabnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia malu untuk bertanya. Kenapa dia malu untuk bertanya? Bapak mertua? Siapa bapak mertua dia? Rasulullah. Jadi bapak mertua malu, orang lain tak malu. Antara sebabnya kerana Nabi SAW adalah bapa mertuanya. Jadi itu salah satu sebab. Dan ini menunjukkan bahawa orang-orang muhajirin dia pemalu. Orang-orang muhajirin pemalu. Itu pasal dalam riwayat yang sahih, Aisyah mengatakan, moga Allah merahmati semua orang-orang Ansar yang tak pernah malu dalam menanyakan semua bab. Itu antara ciri-ciri orang muhajirin. Dia ada lagi sifat malu. Bukan maksudnya orang Ansar tak malu. Maksudnya orang Ansar ni lebih open. Dia lebih nak tahu. Pasal orang muhajirin, dia antara orang-orang Mekah yang banyak bersama-sama dengan Nabi SAW. Jadi macam kita lah. Kalau kita dah biasa dengan fulan ataupun kita kaum kerabat, kita malu nak tanya. Tapi kalau orang luar betul-betul dia nak tahu, tanya je lah. Buat apa nak malu lagi. Jadi itu kerana itu sampai Aisyah mengatakan, banyaknya orang-orang Ansar yang menanyakan kepada Rasulullah tentang apakah perbezaan-perbezaannya tanpa ada alas. Jadi ini antaranya sebab yang pertama, kerana Nabi SAW adalah bapa mertua Ali radhiyallahu anhu. Jadi para ulama keluarkan satu lagi faedah. Jadi tak boleh nak bercerita tentang suami isteri. Tak boleh nak bercerita tentang aib suami isteri di dalam ranjang, kat dalam bilik, walau kat sesiapa pun, kecuali untuk minta fatwa, kecuali untuk mengetahui sesuatu hukum. Jadi walaupun dia bapa mertua, walaupun dia mak mertua, walaupun mak bapak sendiri, itu antara suami dengan isteri itu rahsia sendiri. Tak boleh. Tapi sekarang subhanallah, dengan bapa mertua tak cerita, dengan kawan cerita. Dengan kawan cerita. Jadi ini masalahnya dan ini merupakan aib. Tapi kalau kita nak minta nasihat doktor dan sebagainya, itu tak menjadi masalah. Jadi ini antara adab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Limakan ibnatihi, mengingat kedudukan putri beliau. Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Al-Hanafiyah dari Ali yang mengatakan min ajli Fatimah, kerana Fatimah radhiyallahu anhuma.
Fatimah radhiyallahu anhuma, kerana Fatimah anak Nabi. Kerana Fatimah anak Nabi, jadi malu. Kerana itu adalah bapa mertuanya sendiri. Jadi seandainya tidak, mesti dia dah tak malu menyanyikan. Jadi bolehnya seorang itu rasa malu, tapi para ulama katakan malunya dia tak boleh dia berdiam diri. Jadi para ulama datangkan lagi satu faedah, mengatakan bolehnya meminta tolong kepada orang yang siqah. Tapi dengan syarat, nak minta tolong orang tanya, itu kena orang tu kena siqah. Tu kena letak syarat kat tepi tu. Boleh minta orang lain tanya dengan syarat dia adalah orang yang siqah. Apa maksud siqah? Siqah adalah orang yang dipercayai. Orang yang sangat dipercayai. Kerana kalau kita suruh orang yang pelupa tanya, apa yang lain kita suruh tanya, lain yang dia tanya. Dan lain yang dia tanya, lain yang dapat jawapan. Jadi kita yang salah, kita yang sesat nanti. Itu pasal kena syaratkan orang yang siqah, orang yang boleh dipercayai. Okey. Jadi itu antara adab yang Ali radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang tak boleh apa? Yang tak boleh tu tak tahu dan tak nak tanya. Dia macam kelas, kat dalam kelas, kalau kita tengoklah, kalau kita sekolah dan sebagainya, dalam banyak-banyak student, ada satu yang muka tak tahu malu. Betul tak? Biasa macam tu lah. Masuklah primary 1 ke primary 2 ke set 1 ke set 2 ke, sampailah universiti. Dalam banyak-banyak tu, walaupun ada 100, walaupun ada 200 orang, ada satu dua yang memang muka tak malu je, angkat tangan je, tanya je. Tu bagus lah. Tu bagus. Kerana bolehnya dan akan dapat faedah kepada orang yang lain. Kerana ada orang lain tanya, tak nak, dia tak tahu tapi dia tak nak tanya. Kerana apa? Kerana malu. Tapi ada orang yang tak tahu malu. Tapi ini tak tahu malu dalam kebaikan tu tak apa. Dalam kebaikan itu tak menjadi masalah. Malah dia yang menjadi orang yang banyak pahalanya. Kerana apa? Nabi SAW bersabda, man dalla 'alal khairi kafa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan seseorang itu, seorang lain kepada kebaikan, maka dia akan dapat kebaikan orang yang dapat tu. Tahu tak? Kerana dalam banyak-banyak orang, ada orang yang tak faham. Walaupun kita dah faham, kita rasa macam ada orang yang tak boleh faham, kita tanya lagi, Ustaz tolong ulang. Jadi dengan pertanyaan kita, orang lain dapat faham, siapa dapat pahala? Kita dapat pahala. Nampak tak? Jadi kat situ subhanallah. Jadi nak merebut pahala itu banyak caranya dan mudah je. Jadi siapa-siapa yang tak tahu malu tu tu panjang-panjangkanlah muka. Jadi ini bukan satu celaan, ini satu pujian. Ia satu pujian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan atas diri kita. Jadi kalau ada yang malu untuk bertanya dan sebagainya, ada cara lain, contoh boleh hantar kertas dan sebagainya. Itu antara caranya. Yang tak boleh apa? Tak tahu, sudahlah, tak tahulah, biarlah, itulah, inilah. Jadi itu yang menjadi satu keaiban kepada diri kita, dan ia akan menyerumuskan kita dalam lembah kejahilan. Dalam lembah kejahilan. Okey. Jadi ini adalah adab para sahabat kepada Nabi SAW dengan menanyakan, dengan bertanya tentang dan meminta wakil untuk orang bertanya. Seterusnya, tawadda. Maka Nabi SAW mengatakan apa? Berwuduklah. Berwuduklah. Tawadda, kata perintah orang kedua tunggal ini memberi kesan bahawa Al-Miqdad bertanya untuk peribadinya, untuk seorang dan juga untuk Ali. Jadi Nabi SAW apabila ditanya oleh Miqdad, Nabi SAW menjawab apa? Tawadda. Itu adalah perintah untuk siapa? Untuk Miqdad, dan juga untuk Ali, dan juga untuk umum umat Islam. Jadi ini adalah kaedah yang umum. Lalu Nabi SAW mengarahkan perintah kepada Al-Miqdad sendiri. Secara implisit Ali hadir ketika itu kerana para penulis kitab Masanid Al-Atraf memuat hadis ini dalam deretan riwayat Ali. Kalau kita tengok dalam riwayat hadis, kitab Masanid ataupun Al-Atraf, dia akan buat kitab tu daripada sanad. Semua daripada Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu,
dia akan buat bab. Contoh, kalau kita ada kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari dia tak susun ikut sanad. Dia susun ikut apa Imam Bukhari? Ikut bab. Betul? Jadi ikut bab dulu, bab akidah dulu, lepas tu bab taharah, bab seterusnya. Sekarang kita dalam bab bersuci. Jadi Imam Bukhari punya method, dia susun dalam bab. Bab bersuci, bab ini, bab ini. Tapi kalau kita tengok musnad, contohnya musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, kita susah nak cari. Masalah apa susah? Contohnya Sayyidina Ali punya hadis, semua hadis Sayyidina Ali, tak kira apa bab. Tak kira apa bab, dia akan masuk bawah satu tajuk, iaitu tajuk Sayyidina Ali. Tak kira lah bab mazi ke, bab lain ke, bab itu ke, bab ini, bab peperangan, bab tafsir, bab apa semua masuk. Jadi kita tak boleh nak cari ikut bab. Itu pasal kenapa orang tak banyak pakai musnad Imam Ahmad. Kerana antaranya adalah susah untuk kita mencari. Tapi itu merupakan sandaran, ataupun kita mengatakan itu merupakan reference yang terbesar bagi umat Islam. Itu musnad Imam Ahmad. Kalau kita tengok jilidnya nak dekat 40 jilid. Nak dekat 40 jilid. Itu pasal susah dia nak cari. Itu pasal kalau macam ni, dalam bab Imam Bukhari contohnya bab bersuci, dia boleh pilih hadis-hadis yang tentang bersuci je. Tapi kalau ada Sayyidina Ali punya, berapa banyak tajuk tu. Lepas tu kita masuk, itu baru Sayyidina Ali. Belum daripada Abu Bakar lagi, belum Abu Hurairah lagi, berapa panjang, Abdul Rahman bin Auf punya hadis. Jadi semua bercampur baur. Jadi itu bukanlah satu menunjukkan satu kekejian, tidak, tapi itu menunjukkan salah satu metod para ulama susun kitab hadis. Boleh tak? Jadi kerana itu mereka mengambil istimbat bahawa orang-orang yang menyusun kitab atraf, ataupun kitab-kitab musnad, dia akan membawakan hadis ini di bawah nama Ali. Walaupun yang tanya tu siapa? Yang tanya tu Al-Miqdad tadi. Faham tak? Jadi walaupun yang tanya Al-Miqdad, tapi mereka masukkan bahawa Ali, dan mereka mengatakan Ali hadir waktu dia tanya Nabi. Itu antara para ulama simpulkan sedemikian. Seandainya mereka berkesimpulan Ali tidak ada ketika itu, tentu mereka memuatnya dalam Musnad Al-Miqdad. Boleh tak? Kerana mereka tak letak hadis ni di bawah Musnad Miqdad, mereka letak di bawah Musnad Ali. Faham tak? Jadi Ali yang bertanggungjawab atas hadis ni contoh. Dan itu mereka katakan Ali berserta dengan Miqdad tanya sama-sama, tapi yang tanya tu siapa? Miqdad. Pasal Ali malu nak bertanya. Ini dikuatkan oleh riwayat An-Nasa'i dan dari Abu Bakar bin Ayyash, dari Abu Husain, dalam hadis ini di mana Ali berkata, maka aku berkata kepada seorang yang duduk di sampingku. Nampak tak? Jadi ada riwayat lain yang menguatkan bahawa aku suruh orang bertanya, yang itu orang tu duduk di sampingku. Tanyakanlah kepada beliau. Maka ia pun bertanya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hendaklah ia mencuci kemaluannya dan berwuduk. Jadi itu jawapannya, dengan menggunakan lafaz untuk orang ketiga. Kalau untuk lafaz orang kedua, mesti Nabi perintahkan, hendaklah kamu. Faham tak? Tapi kalau untuk orang yang ketiga, contoh kita mengumpat orang tu, dia. Betul tak? Kalau kita tak mengumpat, kita panggil kau ataupun kamu, pasal dia ada kat depan kita. Itu pasal dalam bahasa Arab kita ada ghaib. Kita ada mukhatab, ada ghaib. Kalau mukhatab tu siapa? Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Kalau dhamir lil ghaib, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ada masuk sorof ni. Tenang je. Jadi maksudnya dalam berkomunikasi itu ada orang kedua, ada orang ketiga. Dan ada kata ganti diri. Betul tak? Ana dengan nahnu, aku dengan kami. Ini masuk dalam ilmu sharaf. Tak apa. Jadi kita tahu, tengok para ulama detail. Sampai kata ganti nama kedua dengan kata ganti nama ketiga, itu boleh menunjukkan Ali ada kat situ ataupun tidak. Subhanallah. Nampak tak? Kalau kita fikir, alah, dah baca faham sudahlah. Betul tak? Leceh lah ni semua ni. Tapi subhanallah, tu pasal ini yang kita nak korek, ilmu-ilmu para a'immah. Yang takkan orang sekarang dapat macam tu. Orang sekarang ambil, okey faham.
dah cukup, cabut. Tapi kita dapat dengan detail ni, subhanallah, kita dapat merasai betapa detailnya, betapa sungguh-sungguhnya para ulama mengarang kitab. Jadi tak macam kita. Dengan menggunakan lafaz orang yang ketiga. Maka kemungkinan besar pertanyaan Miqdad adalah untuk seseorang yang tidak disebut namanya. Lalu dalam riwayat Muslim disebutkan, maka ia bertanya kepadanya tentang mazi yang keluar dari seseorang. Demikian juga dalam kitab Al-Muwatta. Muwatta kitab karangan siapa? Imam Malik. Muwatta karangan Imam Malik. Jadi dalam sebuah riwayat Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah, ini disebutkan sebab pertanyaan tersebut dari Husain bin Qabisah dari Ali. Ia berkata, aku adalah orang yang sering keluar mazi, maka aku mandi karenanya pada musim dingin hingga punggungku terasa ngilu. Mandi dalam musim sejuk. Pernah mandi waktu musim sejuk? Singapura bila musim sejuk? Bila ada aircon? Bila? Bulan 12, bulan hujan, musim hujan lah. Tapi tak sampai musim sejuk lah. Tapi itu dikatakan sejuk juga lah. Tetapi kalau sejuknya Madinah, itu sampai menusuk dalam tulang. Itu pasal sampai punggung dia ngilu. Ngilu, tahu ngilu? Kalau ada orang potong besi ke apa ke, boleh potong besi gergaji dan sebagainya. Itu ada yang akan merasa ngilu, dan itu yang ngilu lah. Itu istilah dia. Jadi ini menunjukkan bahawa ada orang yang mazi yang dia tu mandi, dan dia kalau keluar mazi je dia mandi, sampai memudaratkan dirinya, sampai dia rasa ngilu apabila dia mandi, lagi-lagi pada musim sejuk. Kalau musim panas, mandi tak? Susah ni. Dia musim sejuk mandi pun salah, musim panas mandi pun salah. Kalau musim sejuk mandi, airnya sejuk, air sejuk. Lagi-lagi pada zaman Nabi tak ada heater. Betul tak? Kalau kat rumah kita ada lah, panas ke sejuk tak apa. Walaupun musim sejuk, tapi kita ada heater, betul tak? Tapi kalau zaman Nabi, air tu air sejuk. Dan kalau musim panas, air jadi air panas. Jadi nak mandi serba salah. Jadi itu antara mudarat. Itu pasal kalau kita pergi umrah musim sejuk, jangan tiap-tiap hari mandi. Tapi orang kita akan tiap-tiap hari mandi. Itu yang kulitnya. Itu pasal ni tips saya kalau nak pergi umrah. Tips kalau nak pergi umrah, kalau musim sejuk, jangan tiap-tiap hari mandi. Kita mandi P.Ramlee je. Kita mandi macam tu je. Kerana apa? Yang dia katakan mandi, lagi-lagi kat sana dia takkan berbau macam kat sini. Kalau kat sini dia bau tak? Bau. Kita keluar je 10 minit jalan kat bus stop. Angkat ketiak sikit tengok. Lagi-lagi dalam bas. Betul tak? Dalam bas. Orang dah tak tahu nak pegang-pegang. Basah ketiak. Subhanallah. Nak tutup hidung dah tak boleh. Telan je lah. Jadi itu, tapi di Madinah, jadi Madinah, dia macam mana panas pun, dan macam mana sejuk pun, dia tak akan bau. Kerana dia kering. Tapi kalau yang bau, memang bau lah. Adalah orang yang bau. Ada orang yang bau sampai masuk kelas. Kalau kita dulu kat universiti, masuk kelas, dia masuk je, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Jadi kita tak apa tahan. Lagi-lagi minta tutup aircon. Kita apa? Ini masalah bau lah. Dia ada satu masalah sensitif. Tapi kalau kita mandi di Madinah, itu kalau nak pergi umrah, kalau musim sejuk jangan mandi sangat-sangat mandi, kerana dia kering. Apabila kita basah kering, dia akan jadi kulit, akan jadi menggelupas. Dan dia akan jadi sakit dan gatal-gatal. Itu pasal mandi seminggu sekali je. Tapi orang kita takkan selesa lah. Orang kita akan mandi setiap hari, tapi suka hati. Kalau sakit, tanggung sendiri. Jadi kita tengok bahawa riwayat ini
Nabi SAW mengatakan apabila dia mandi kira dia terasa ngilu punggungnya, Nabi katakan jangan lakukan. La taf'al. Jangan lakukan. Jadi ini ada larangan kerana apabila datangnya mudarat. Dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dari Sahal bin Hanif, riwayatnya juga seperti itu dan beliau Ali langsung bertanya tentang hal itu. Jadi ini ada banyak riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi subhanallah, semua kat sini dia dinukilkan. Kerana itu dalam Islam kita ada satu bab di mana para ulama usul, para ulama usul fiqh, dia menjadikan hadis ini sebagai sandaran bagi usul, iaitu la darar wala dirar. Tak ada yang boleh mudarat dan tak ada yang memudaratkan. Jadi apa-apa saja yang memudaratkan itu tak boleh kita lakukan. Jadi itu bab yang agung. Jadi kalau kita macam tu juga, kalau kita mandi seandainya tak ada apa-apa dan itu rasanya lebih bersih, silakan. Tapi seandainya kita mendatangkan satu mudarat bagi kita, maka ia satu benda yang akan membawakan satu perkara yang tidak baik. Disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i, Ali berkata, aku memerintahkan Ammar untuk bertanya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat An-Nasa'i, dia berkata aku memerintahkan Ammar untuk bertanya. Dalam riwayat Ibnu Hibban dan Al-Ismaili, bahwasanya Ali berkata aku bertanya. Lalu Ibnu Hibban memadukan antara hadis-hadis yang berbeza ini dengan mengatakan bahawa Ali pertama kali menyuruh Ammar, kemudian menyuruh Miqdad, lalu bertanya sendiri. Jadi itu jamak bainal ahadis. Itu jamak bainal ahadis. Itu Ibnu Hibban menyimpulkan begitu. Yang mula-mula dia suruh Ammar tanya, lepas tu dia suruh Miqdad tanya, lepas tu Ali tanya sendiri. Jadi itu ada tiga cara. Jadi kesimpulan ini cukup bagus. Hanya saja tidak sesuai dengan akhir kalimah bahawa Ali malu untuk bertanya kerana keberadaan Fatimah. Maka hanya ada satu kemungkinan bahawa sebahagian perawi mengatakan Ali lah yang bertanya dengan dalam arti kiasan, kerana beliaulah yang menyuruh untuk bertanya. Pertanyaan ini ditegaskan oleh Al-Ismaili, kemudian Imam An-Nawawi. Jadi ini kesimpulan. Ini semua adalah kesimpulan para ulama yang boleh benar dan boleh salah. Boleh benar dan boleh salah. Kerana apa mereka pandang salah? Kerana ada yang bercanggah. Kerana itu kalau kita tengok ada banyak hadis-hadis yang bercanggah. Jadi macam mana kita nak simpulkan dia? Kita boleh buat satu kesimpulan, sama ada jam'ul ahadis, sama ada kumpulkan semua hadis-hadis, ataupun kita ambil bab tarjih. Ambil bab tarjih, iaitu kita mentarjih salah satu hadis. Apa maksud tarjih? Iaitu menguatkan satu hadis dan melemahkan satu hadis yang lain. Itu ada dua cara untuk kita menguatkan sesuatu hadis tersebut. Jadi ini antara caranya, iaitu jam'ul ahadis. Dan seandainya kita tak boleh nak jamak, itu pasal para ulama katakan kalau boleh jamak, kita jamakkan. Kita kumpulkan semua, jadi kita buat kesimpulan macam Ibnu Hibban tadi. Itu namanya jam'ul hadis. Tapi lepas dah kumpulkan, kalau buat kesimpulan, tapi ada pula tak kena. Ada pula yang masih bercanggah lagi. Pasal tadi Ibnu Hibban mengatakan Ali tanya sendiri, betul? Tapi bercanggah dengan aku malu untuk bertanya. Fastahyaitu, maka aku pun malu. Jadi itu yang barulah Imam Nawawi mengatakan mereka dua yang bertanya sama ada Ali itu mengatakan aku bertanya itu dalam bahasa kiasan. Jadi ini detail para ulama hadis dalam berhati-hati dalam menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun bahawa Ali menyuruh Al-Miqdad dan Ammar untuk bertanya dikuatkan oleh riwayat Abdul Razak bin Aish bin Anas. Ia berkata Ali Al-Miqdad dan Ammar berbincang tentang mazi. Maka Ali berkata, aku sering keluar mazi, tanyakanlah hal ini kepada Nabi. Jadi Ali yang berkata. Lalu salah satu di antara keduanya pun bertanya, Ibnu Bashkawal yang membenarkan bahawa yang mewakili adalah Al-Miqdad. Dengan demikian pernyataan bahawa Ammar yang bertanya adalah dalam erti kiasan kerana dihubungkan dengan maksudnya. Jadi ini semua ada banyak perspektif daripada para ulama yang menyimpulkan hadis ini. Apapun kita kena tahu bahawa
ini adalah ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama. Kerana itu kita tengok dalam tashih dan tad'ifkan hadis itu pun ijtihad. Ini bukan secara qat'i. Itu bukan maksudnya hadis itu dhaif. Ini maksudnya semua para ulama mendhaifkan hadis itu. Tidak. Maksudnya kalau ada para imam yang mengatakan itu dhaif, itu bagi dia dhaif. Dan ada para ulama yang katakan hadis ini hasan li ghairihi. Dan itu semua hadisnya ijtihad. Pasal apa kita katakan ini ijtihad? Kerana yang tahu fulan itu pelupa siapa? Kita tahu tak fulan itu pelupa? Tak tahu. Kita pun berdasarkan ijtihad fulan. Faham tak? Contohnya Imam Bukhari katakan dia ni pelupa. Bagi dia pelupa. Bagi imam-imam lain, bagi dia tak pelupa. Nampak tak? Itu pasal dalam ini adalah bab ijtihad. Ini dalam bab dia bersungguh-sungguh. Dan kerana itu ijtihad tak jadi masalah. Seandainya dia cuba dan betul dapat 2 pahala, seandainya tidak dapat 1 pahala. Kerana itu tak boleh nak bersanggah, tak boleh nak kafir mengkafirkan dalam bab ijtihad. Dan kerana itu, dan kalau kita sebut hadis itu dhaif, itu bukanlah satu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan okey confirm tu hadis dhaif. Tapi itu masih lagi boleh berbincang selagi mana ada ruang untuk kita berbincang. Tapi kalau kita katakan bahawa hadis sahih Bukhari dan Muslim yang dah disepakati para a'immah sahih, itu confirm sahih. Jadi itu pun ada para ulama yang mengkritik. Dia ada beberapa riwayat-riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Tapi apa pun, macam mana selepas mereka dikritik, tetap hadis mereka paling kuat kerana banyak backup yang lain. Walaupun dari segi zatnya yang mereka nukilkan dari kitabnya ada yang ada nampak lemah sikit, tapi kerana banyaknya riwayat-riwayat yang lain menjadikan mereka untouchable. Okey. Perkataan tawadda. Dah habis Jadi perkataan tawadda, berwuduklah. Dijadikan dalil untuk mengatakan tidak wajib mandi kerana keluar mazi, dan ini dengan jelas disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan lainnya. Jadi seandainya wajib mandi, Nabi mesti cakap apa? Mandilah. Betul? Sekarang Nabi katakan apa? Tawadda, berwuduklah. Berwuduklah. Jadi para ulama keluarkan hukum apa? Dia mengatakan bahawa kerana berwuduklah, ini merupakan batal punya wuduk. Jadi para ulama ambilkan istinbat hukum bahawa mazi akan membatalkan wuduk tetapi tak mewajibkan mandi, dan ia adalah najis. Boleh? Tidak wajib mandi kerana keluarnya mazi, dan ini dengan jelas disebutkan dalam riwayat Abu Daud dan lainnya. Hal ini merupakan ijma', underline ijma' kat situ. Dan juga dalil bahawa perintah berwuduk kerana keluar mazi seperti perintah berwuduk kerana keluarnya air seni. Sebagaimana telah disebutkan Imam Bukhari dalam bab orang yang tidak diwajibkan wuduk kecuali sesuatu yang keluar dari 2 jalan. At-Tahawi meriwayatkan dari sekelompok orang bahawa mereka berkata wajib berwuduk kerana keluar mazi. Lalu ia membantahnya dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Abu Layla daripada Ali. Nabi SAW ditanya tentang mazi, lalu beliau bersabda, jika keluar mazi maka harus berwuduk, dan jika keluar mani maka harus mandi. Dari hadis ini dapat dipahami bahawa hukum mazi sama dengan hukum air seni dan lainnya yang membatalkan wuduk, bukan semata-mata keluar air mazi mewajibkan wuduk. Boleh faham tak? Jadi apabila keluarnya air mazi, itu kena ambil wuduk, kena memperbaharui wuduk. Kerana apa? Kerana keluarnya daripada 2 jalan. Jadi apa-apa saja yang keluar daripada 2 jalan, itu yang membatalkan wuduk. Itu pasal kalau keluar daripada 2 jalan, contohnya yang keluar itu angin. Tak keluar tu angin, batal wuduk tak? Batal. Kalau keluar angin tapi tak bau, batal wuduk tak? Kalau berbau tapi tak bunyi, pun batal juga. Macam mana nak tahu? Bau. Dia silent killer. Silent killer, tiba-tiba je berbau.
Jadi itu kita kena katakan bahawa yang keluar daripada dua jalan itu adalah yang membatalkan wuduk. Dari hadis ini dapat difahami bahawa hukum mazi sama dengan hukum air seni dan lainnya yang membatalkan wuduk. Waghsil zakarak, dan cucilah kemaluanmu. Cucilah kemaluanmu. Demikian disebutkan dalam Sahih Bukhari bahawa perintah berwuduk lebih awal daripada mencuci kemaluan. Tawadda baru waghsil zakarak. Apa maksudnya? Kalau kita tengok secara general, Nabi katakan wuduk dulu baru cuci kemaluan. Betul tak? Tawadda waghsil zakarak, iaitu berwuduk kemudian cuci kemaluan. Jadi adakah ia bermaksud ambil wuduk baru cuci kemaluan, batal wuduk balik? Betul tak? Jadi para ulama katakan waw di situ bukanlah waw selepas. Faham tak? Kalau kita ambil wuduk, contohnya Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Dan seterusnya. Jadi itu adanya waw selepas, waw ma'iyah. Dan adanya waw ataf. Jadi di sini para ulama katakan ini adalah waw yang bukan menunjukkan selepas. Kalau betul-betul selepas, Nabi akan katakan tawadda summa, kemudian. Faham tak? Kalau Nabi katakan tawadda summa sil zakarak, bersuci, wuduklah kemudian cuci kemaluan, baru nama dia kemudian. Tapi di sini para ulama katakan waw itu adalah bukan waw untuk kemudiannya. Waw adalah waw bersama. Jadi kena cuci kemaluan dulu baru berwuduk. Jadi kita tengok lepas ni. Sedangkan dalam kitab Al-Umdah sebaliknya hanya saja huruf waw sambung dan tidak berkonotasi urutan, maka maknanya adalah sama. Ini adalah riwayat Al-Ismaili. Boleh mendahulukan membersih kemaluan daripada wuduk, dan hal itu lebih baik. Boleh juga mendahulukan wuduk daripada membersihkan kemaluan, tetapi orang yang bermazhab bahawa menyentuh kemaluan membatalkan wuduk mengharuskan menggunakan penghalang antara tangan dan kemaluan. Faham tak? Jadi di sini tengok Ibn Hajar Al-Asqalani, dia sendiri menukilkan bahawa dalam menyentuh kemaluan itu ada perbezaan pendapat. Kalau kita sentuh kemaluan batal tak? Batal. Kalau kita sentuh kemaluan batal. Kalau orang lain sentuh kemaluan kita, batal tak batal? Siapa yang batal? Orang lain yang batal. Kita tak batal lah. Susah masalah ni. Okey, jadi kita kena tahu bahawa ada yang berpendapat yang menyentuh kemaluan itu batal wuduk, dan antara yang tak mengatakan sentuh kemaluan tak membatalkan wuduk itu adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah, yang menukilkan bahawa sentuh kemaluan itu tak batal wuduk. Kerana berdalilkan bahawa kemaluan itu sebahagian daripada badan. Kemaluan sebahagian daripada badan keluar daripada badan, boleh cabut ke letak tepi? Tak boleh kan? Jadi itu antara dalil yang umum, yang Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan bahawa bolehnya ataupun tak payah berwuduk seandainya tersentuh kemaluan. Tapi tak apalah, saya rasa kita lebih selesa dengan pendapat yang menyentuh kemaluan itu membatalkan wuduk. Teruskan. Lagi pun itu lebih berhati-hati dan hujahnya kuat. Itu antara majoriti para ulama mengatakan batal. Tapi tak apa, tengok, walaupun Ibn Hajar Al-Asqalani dia bermazhab apa? Mazhab Syafi'i. Ibn Hajar Al-Asqalani bermazhab Syafi'i, tapi dia tak dai-dai katakan semua yang pegang kemaluan tu batal. Faham tak? Jadi kena open. Walaupun kita mazhab Syafi'i, orang lain nak berpendapat sedemikian, kalau dia rasa seandainya itu hujah dia kuat, silakan. Tapi jangan sekejap batal, sekejap tak batal. Kejap batal, kejap tak batal. Kena pegang dengan satu pendapat. Kan, dengan pegang satu pendapat yang kita belajar dan kita rasa ia adalah kuat. Tetapi bagaimana wanita? Kalau kemaluan wanita dipanggil apa? Dipanggil faraj lah. Jadi sama. Namanya kemaluan. Kemaluan. Tapi beza dengan memasukkan jari kat dalam kemaluan. Tu beza lah. Tu bab lain lah. Itu nanti sampai babnya kita boleh cerita.
Tapi kemaluan itu kemaluan lah. Kemaluan wanita ada berapa? Ni kena detail sikit lah. Kerana ada orang yang menganggap bahawa bahagian dada pun kemaluan. Itu bukan lah. Dia bahagian-bahagian tertentu je lah. Tahulah ni, insyaAllah semua tahu. Jadi Ibnu Daqiq Al-Aid berdalil dengan hadis ini bahawa yang digunakan bersuci adalah air, bukan batu. Ibnu Daqiq Al-Aid dia berdalil dengan hadis ini bahawa yang digunakan bersuci adalah air, bukan batu, kayu atau yang lainnya. Kerana teks hadis ini menjelaskan mencuci. Mencuci boleh tak dengan kayu? Tak boleh dengan batu? Tak boleh. Mencuci kena dengan apa? Dengan air. Pendapat ini dibenarkan oleh An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Namun dalam kitab-kitabnya yang lain ia membolehkan menggunakan selain air kerana dikiaskan dengan kencing. Alasannya bahawa perintah mencuci pada hadis ini hukumnya sunnah, atau kerana hal tersebut lebih umum dilakukan. Jadi tengok, sebahagian pengikut mazhab Maliki dan Hambali berdalil dengan hadis ini atas wajibnya membasuh seluruh kemaluan berdasarkan hakikat membasuh. Akan tetapi jumhur ulama lebih memandang makna atau eksistensinya bahawa yang mewajibkannya adalah keluarnya sesuatu, maka tidaklah wajib membasuh selain tempat keluarnya mazi. Boleh tak? Jadi kalau bagusnya berhati-hati, basuh semua. Tapi kalau tak berhati-hati, ataupun kalau kita yakin bahawa tempat lain tak kena, kita basuh yang kena sahaja. Ini dikuatkan oleh sebuah riwayat Al-Ismaili bahawa Rasulullah SAW bersabda, tawadda' waghsilhu, berwuduklah dan cucilah ia, kata ganti ia kembali kepada kemaluan. Jadi seperti hadis man massa dzakarahu falyatawadda', siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah berwuduk. Maka yang membatalkan wuduk itu tidak harus menyentuh seluruh kemaluan. Boleh? Jadi orang yang berdalilkan bahawa sentuh wuduk itu batal, bukan tak ada hujah. Ini hujah dia. Man massa dzakarahu falyatawadda', siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwuduk. Boleh? Golongan yang mengatakan wajib membasuh seluruh kemaluan, mereka berselisih dalam menentukan apakah hal ini termasuk sesuatu yang logik atau kerana ibadah semata. Dengan pegangan pada pendapat kedua, maka niat menjadi wajib. Jadi maksudnya kita nak kena tahu apakah pegangan seorang tu. Hadis ini juga menjadi dalil bahawa mazi adalah najis. Underline kat situ. So mazi hukum dia adalah najis. Ibnu Aqil Al-Hambali meriwayatkan daripada sebahagian mereka bahawa mazi adalah bahagian daripada mani. Maka riwayat ini menyatakan bahawa mazi adalah suci. Pendapat ini tidak benar. Sebab jika mazi adalah sebahagian daripada mani, maka keluarnya mazi telah mewajibkan mandi. Kenapa tak benar? Kerana seandainya mazi itu macam mani, mesti Nabi dah wajibkan untuk mandi. Tapi Nabi tak suruh mandi. Nabi suruh apa? Berwuduk saja. Jadi itu pasal dia mengkritik pendapat ini dan mengatakan itu tidak benar. Hadis tersebut juga menjadi dalil bahawa orang yang mazinya tidak terkontrol harus berwuduk setiap kali keluar. Mazi boleh kontrol Mazi tak boleh kontrol. Itu pasal ada orang, pasal itu Ali mengatakan kuntu rajulan mazza. Mazza itu digunakan untuk orang yang selalu keluar air mazi. Faham tak? Orang yang tak selalu keluar air mazi, dia tak panggil mazza. Dia panggil mazi je lah. Orang yang jarang-jarang keluar air mazi. Jadi kalau air mani itu dinamakan orang yang tak boleh kontrol, itu dia kena selalu memperbaharui wudu seandainya keluar air mazi. Kerana dalam hadis ini dipergunakan sirah mubalaghah yang berkonotasi sering ataupun banyak, mazza. Ibnu Daqiq Al-Aid mengomentar bahawa sebab banyaknya mazi yang keluar di sini adalah kerana dorongan syahwat yang kuat dan tubuh yang sihat, sedangkan mazi yang tidak terkontrol disebabkan oleh suatu penyakit. Di samping itu, kita sikit lagi Di samping itu mungkin
Ini dapat dikatakan bahawa perintah syariat untuk melakukan wuduk kerana keluarnya mazi tanpa menjelaskan secara rinci adalah menunjukkan hukum yang bersifat umum. Dan merupakan dalil bolehnya menerima khabar ahad atau bolehnya berpegang pada riwayat berita yang kebenarannya masih dalam kesangkaan meskipun ada kesanggupan untuk memperoleh yang lebih pasti. Kedua hal ini perlu ditinjau berdasarkan apa yang telah kami sampaikan bahawa pernyataan ini dihadiri oleh Ali sendiri. Jika benar Ali tidak ada di sana, tidak bisa juga dijadikan dalil kerana mungkin saja ada tanda-tanda yang membenarkannya sehingga sangkaan tadi menjadi sebuah keyakinan. Demikian dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad. Imam Ibn Daqiq Al-Aid berkata, maksud berdalil dengan hadis atas bolehnya menerima khabar ahad adalah bahawa ini merupakan sebuah contoh kejadian dari berbagai bentuk yang secara keseluruhan merupakan dalil. Apa tu khabar ahad? Khabar yang diriwayatkan oleh seorang. Khabar ahad tu ahad satu. Qul huwallahu ahad itu adalah Isa, betul tak? Isa tu maksudnya satu je, seorang je yang tanya kat Nabi dan dia yang sampaikan. Bukan Nabi SAW khutbah. Siapa yang mazi kena wuduk. Tidak, tapi yang riwayatkan tentang mazi ni ada seorang yang bertanya. Tapi kita dah bahaskan tadi yang ada yang ihtimal seorang, ada yang dua orang, ada yang tiga sekali orang dan sebagainya. Jadi last sekali Imam Bukhari dalam pembahasan ilmu berdalil dengan hadis ini bagi orang yang malu kemudian menyuruh orang lain untuk bertanya kerana dalam hal ini ada dua kemaslahatan. Jadi ini maslahah bagi orang yang malu bertanya, iaitu mempergunakan rasa malu dan tidak berlebihan atau melampaui batas dalam mengetahui hukum. Jadi wallahu taala a'lam. Jadi ini conclusion bagi hadis tentang mazi. Dia mazi ke mani? Okey, dia tak perlu kita nak kena keluar miqat. Kerana itu bukan syarat-syarat yang membatalkan kita punya niat ihram. Yang akan keluar mazi itu kita kena ambil wuduk dan kita buat macam biasa. Sama ada keluar mani, itu kena tengok sebab. Sama ada kerana syahwat. Mani, pasal mani tak boleh keluar suka-suka. Yang mani tak boleh buat keluar suka-suka. Pasal ada, kalau kita tawaf, orang yang sebelah-sebelah kita bukan kita kenal, betul tak? Dan lelaki perempuan kat situ, betul tak? Dan kita manusia tak semuanya malaikat, betul tak? Dia tengok bawah aja, bawah-bawah, tengok kena tolak. Jadi ada manusia kadang-kadang dia tengok, ada tertengok orang. Jadi itu pasal kalau Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan berihram, dia tutupkan dia punya muka dengan kain tudung dia. Seandainya dia takut ajnabi lalu. Jadi itu antara kenapa sebab. Dan seandainya dia terkeluar air mani, itu nak kena apa nama dia? Kena bayar dam lah. Kena kafarah. Tapi sama ada mazi, itu dia berdosa, dan dia kena memperbaharui wuduknya. Tapi insya-Allah dia tak akan membatalkan ataupun nak kena pergi miqat balik. Yang nak kena pergi miqat balik tu apa? Orang yang tak pergi miqat di tempatnya. Contohnya dia daripada Madinah. Daripada Madinah kena miqat kat mana? Dekat Bir Ali. Ataupun nama Bir Ali tu nama orang-orang Syiah letak. Bir Ali. Itu nama yang sekarang ni lah. Tapi nama yang Nabi SAW sebut dalam hadis, apa nama dia? Miqat Madinah. Ja'rana? Bukan. Kat miqat, nama dia adalah Zulhulaifah. Zulhulaifah. Jadi kalau dia tak miqat di situ, dia nak miqat kat tengah-tengah, kat Badar, tiba-tiba, tu tak boleh. Itu para ulama katakan dia nak kena patah balik Madinah, kena jatuh niat kat situ juga. Barulah dia kena teruskan dia punya
niat dia. Jadi wallahu taala a'lam. Okey, jadi insya-Allah kita sambung yang seterusnya, orang yang memakai harum-haruman lalu mandi dan aromanya masih ada. Atau nanti insya-Allah kita sambung minggu depan. Jadi kita buka figur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sambung di mana? Slipper. Betul tak? Hadis nombor 69. Okey, jadi kita buka muka surat 78, ya, hadis 69 an Aisyah. Kita tengok hadis 68 dulu. Muka surat 77 an Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bishimal faltakun awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian memakai sandal, jika salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka hendaknya dimulai dari sebelah kanan. Dan jika akan melepaskannya, maka hendaknya dimulai dari sebelah kiri. Hendaknya sebelah kanan menjadi yang pertama kali dipakai dan menjadi yang terakhir kali dilepaskan. Okay, jadi ini antara adab kita pakai slipper. Tadi masuk masjid, cabut slipper kaki apa? Cabut slipper kanan. Yang betul kiri lah. Tapi biasanya kiri. Memang biasa kiri InsyaAllah bagus. Ya, kalau dah biasa kiri itu bagus. Cuma kesiapan dah biasa. Pasal biasanya orang pakai kasut kaki kanan, dia akan lepaskan kaki kanan juga. Betul tak? Tapi jangan biasakan begitu. Kita pakai kaki kanan, ditanggalkan kaki kiri dulu. Biar kaki kanan kat dalam. Jangan tak tanggal. Tanggalkan sebelah je kiri. Masuk kaki dengan sebelah slipper. Dia kena tanggalkan kaki kiri dulu, baru masuk masjid. Okay, jadi itu adab kita memakai dan tanggalkan slipper. Jadi seterusnya daripada 69 an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun mastata'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memulai segala sesuatu dari sebelah kanan sebisanya. Bukan berbisa, tapi sebisanya. Maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam akan cuba sedaya upaya buat yang baik itu semua dengan tangan kanan, dengan kaki kanan. Jadi itu adalah Nabi SAW katakan, Aisyah mengatakan mastata' itu semampunya. Jadi selagi tak ada alasan, selagi itu Nabi tak akan pakai tangan kiri. Selagi tak ada alasan. Terpaksa kalau kita cuci kemaluan, tangan apa? Tangan kiri. Cuci kemaluan tangan kiri. Begitu juga dalam menyisir. Menyisir itu apa? Dalam bersikat, memakai sandal, dan bersuci. Jadi itu semua nak kena mulakan dengan yang kanan. Kita dah bahaskan dulu tentang sikat rambut, betul tak? Sikat rambut belah tengah, belah tepi, itu orang-orang siapa, itu tak jadi masalah. Jadi kalau boleh kita ambil yang kanan dulu. Yang kanan, dan kita memulakan, dan itu sebaik-baiknya. Kerana itu, kenapa, apa hikmahnya tangan kanan tangan kiri ni? Kerana nanti di yaumul qiyamah, antara yang akan terima kitabnya dengan tangan kanan. Nampak tak? Kerana itu dipujinya tangan kanan. Dan ada pula orang yang akan terima kitabnya dengan tangan kiri. Maka tercelanya dia. Maka di situ dia akan dimasukkan dalam api neraka. Jadi itu pasal kita kalau boleh sedaya upaya kita lakukan dengan tangan kanan.
Jadi pakai jam pun dengan tangan kanan. Ada yang pakai jam tangan kiri sini? Itu pasal Nabi katakan mastata', semampunya. Mastata' semampunya. Jadi kenapa tak mampu ke pakai tangan kanan? Berat besar kebiasaan. Jadi kalau kita dah belajar hadis, kita cuba untuk tukar. Belajar hadis tak nak tukar juga tak nak tukar tak apa. Tapi kalau boleh, kalau boleh, kita kan cinta Nabi. Majlis cinta Rasul. Jadi kalau majlis cinta Rasul, kena cinta Rasul betul-betul. Semampu kita, tak ada alasan. Kalau tangan kanan kita tak ada masalah, pakailah tangan kanan. Kenapa tangan kanan sapau sangat, besar sangat? Jadi tak juga kan? Jadi insya-Allah kita cuba dengan tangan kanan, itu lebih mendapat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pakai jam tak? Tak pakai jam, tapi itu kan hadis tu umum. Yuhibbut tayammun mastata'. Menyukai dalam berkanan, dalam melakukan semua benda dengan kanan, apa yang selagi mana dia mampu. Jadi kalau tak mampu tu maksudnya apa? Kalau tangan kanan dia kodong, kalau tangan kanan dia jatuh dan sebagainya, itu kalau tak mampu. Jadi kita tengok, habiskan hadis ni. An Abi Hurairah qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan wa Abi Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma wa awwalu man aqadan wahidan Utsman radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sepasang penjepit. Demikian juga Abu Bakar dan Umar. Yang pertama kali memakai sandal bertali tunggal adalah Utsman. Adalah Utsman. Jadi ini menunjukkan bahawa memakai sandal itu mengikut kesesuaian zaman itu masing-masing. Kesesuaian zaman masing-masing. Dan cuma kat sini babnya nak menerangkan tentang ciri-ciri sandal Rasulullah. Jadi bab start Utsman, dia dah berubah sikit. Sampai dah zaman sekarang, sandal dah macam-macam. Dah macam-macam. Jadi kita tengok bahawa inilah sandal Nabi SAW. Jadi timbul lagi satu persoalan. Boleh tak kita mengambil berkat daripada sandal Nabi? Boleh tak ambil berkat daripada sandal Nabi? Jadi para ulama bersepakat bahawa dibolehkan. Dibolehkan mengambil berkat daripada semua asar Nabi. Asar Nabi itu apa? Adalah bekas peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bekas peninggalan Nabi. Jadi semuanya boleh. Semuanya boleh. Sama ada baju, sama ada burdah, sama ada slipper, sama ada keychain. Nabi ada keychain tak ada keychain sama ada apa-apa saja pun, itu boleh kita ambil. Tapi dengan syarat benda itu kena benar. Benda itu kena benar. Zaman sekarang ada yang benar tak? Zaman sekarang ada tak yang Nabi SAW tinggalkan, yang betul-betul confirm ini barang Nabi? Rambut Rasulullah. Jadi para ulama yang mengatakan bahawa hampir menjadi kemustahilan untuk mendapatkan barang Rasulullah pada zaman ini. Hampir kerana apa? Macam mana kita nak tahu benda tu benda daripada Rasulullah? Macam mana? Station? Yes, tak ada orang yang boleh mengesahkan. Betul? Dan kalau dalam Islam, contohnya kita nak mengesahkan sesuatu, contoh hadis, macam mana kita nak claim itu hadis Nabi? Yes, nak kena ada sanad. Betul? Kalau kita kata ini sandal Nabi, mana sanad? Yes, kalau tak ada sanad, boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Betul? Jadi itu bukan yakin, itu zon. Faham tak? Itu satu zon. Itu satu zon, tahu? Bukan zombie. Itu satu prasangka. Betul? Kalau tak ada satu benda yang meyakinkan, itu nama dia zon. So zon tak boleh dikira. Zon tak boleh dikira sebagai benda yakin.
Faham tak? Tak boleh husnuzon. Husnuzon boleh. Itu namanya sangka baik. Masih sangka lagi, bukan betul-betul baik. Faham tak? Kita boleh bersangka baik, mungkin betul, mungkin tidak. Itu sangka baik. Tapi kalau kita nak katakan itu yakin, selagi tak ada bukti yang jelas, itu tak boleh. Kerana seandainya itu bukan, kalau kita yakin tapi itu bukan, itu maksudnya dah mendustakan Nabi SAW. Ada ancaman lain pula. Nabi katakan apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, itu sengaja. Kalau dia yakin itu ia, mesti kena ia. Tapi kalau bukan, itu maksudnya berdusta. Jadi itu akan menempahkan tempatnya dalam neraka. Jadi itu bahaya. Kerana itu para ulama mengatakan, antaranya imam hadis kita, dia mengatakan bahawa burdah Nabi, burdah tu kain selimpang Nabi itu, ia telah dibakar pada zaman Tatar. Ada tentera Tatar dulu, Mongol. Dia bila dah masuk, kita tengok banyak semua sumber-sumber Islam. Daripada buku dah habis semuanya dibakar dan dicampakkan dan dihancurkan. Sampai sekarang tak ada. Itu juga dengan selipar Nabi SAW. Begitu juga dengan barang-barang yang lain. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita berhusnuzon lah. Kita bukan nak sangka buruk. Seandainya betul yang pasal itu, pada salah satu seorang ulama, dia daripada yang dia pergi muzium dekat Istanbul. Dia pergi muzium dekat Istanbul. Dia tengok muzium itu, muzium yang semua barang-barang Rasulullah. Betul tak? Dan dia masuk dan dia katakan barangkali benar, barangkali tidak. Barangkali benar, barangkali tidak. Pasal apa? Boleh barangkali tidak? Pasal tak ada sanad yang sahih. Tu je. Itu pasal para tabi'in mengatakan al-isnadu minad din. Laula al-isnad laqala ma syaa wa man syaa. Isnad itu adalah sebahagian daripada agama. Sanad, sanad daripada fulan itu sebahagian daripada agama. Seandainya tak ada sanad, maka orang boleh katakan apa yang dia nak dan siapa yang dia nak. Faham tak? Kalau sekarang ni tak ada sanad, saya boleh katakan, tu sandal Nabi kat tu, situ. Contoh. Itu baju Nabi ke meja macam tu. Contoh boleh. Pasal itu nak kena ada sanad. Nak kena ada sanad. Jadi wallahu taala alam, itu seandainya benar, itu pun seandainya benar, boleh tabarruk. Kerana apa? Kerana para ulama katakan semua barang-barang Nabi itu banyaknya dah tak ada. Pasal apa? Para sahabat tanam dengan dia sekali. Para sahabat minta diwasiatkan untuk tanam dengan bajunya sekali, tanam dengan seliparnya sekali, tanamkan dengan kainnya sekali. Jadi itu antara kenapa banyak pun dah tak ada. Sedangkan kita tengok bahawa ada yang para sahabat tunjukkan ni selipar Rasulullah. Tapi sampai sekarang dah tak ada. Kalau dah tak ada, itu dah tak ada keberkatan. Dah tak ada keberkatan. Tapi sekarang dia ada trend, dia ambil gambar ataupun draw. Ataupun draw, dan itu yang menjadikan keberkatan. Boleh atau tidak? Tak boleh. Itu tidak dibolehkan. Kerana yang keberkatan itu barang itu secara zatnya. Faham tak? Barang itu secara zatnya. Sama ada gambar, boleh ambil berkat? Tak boleh ambil berkat. Maka itu menjadikan salah satu takut kita berjual beli dalam benda yang salah. Berkat daripada apa? Berkat daripada peninggalan Rasulullah. Betul? Which way? Itulah saya katakan, kalau boleh dapat, dia boleh buat ubat. Barang-barang Nabi, dia boleh buat ubat. Dia boleh buat syifa. Itu in that way lah. In which way? In that way, yes. Jadi itu boleh. Kita boleh minta berkat dengan keberkatan barang ini yang ada. Itu pasal kita dah ceritakan dulu bahawa adanya rambut Nabi SAW yang mereka ambil berkat. Itu benar. Seandainya itu benar, yes benar. Seandainya tak benar, wallahu taala alam, kita tak boleh nak cakap yes dan tak boleh nak cakap no. Itu pasal kalau tak ada sanad, tak boleh cakap yes, tak boleh cakap no. Itu pasal ulama yang masuk dalam muzium dekat Istanbul yang dia tengok-tengok, dia kata yes dan dia cakap sendiri, dan dia pun rasa ada benda yang tak betul.
Pasal apa? Pasal tak ada bukti yang jelas. Normal lah. Normal. Selagi benda tak sabit, selagi itu tidak boleh kita ambil kira. Okay? Jadi itu yang benar adalah barang itu sendiri. Seandainya yang bukan barang, seandainya daripada gambar, itu bukan dapat boleh ambil berkat. Okay? Jadi wallahu taala alam. Okay, jadi dalam masalah-masalah sebegini, okay, kita kena berhati-hati. Okay, kerana kita tak nak berjual beli dalam Islam. Kita nak ajar orang boleh. Nak ajar orang boleh. Jadi ini contohnya. Contohnya begini-begini. Tapi bukan untuk kita jadikan itu trademark. Betul tak? Jangan jadikan itu sebagai satu trademark. Kerana itu para sahabat pun tak pernah jadikan slipper itu sebagai trademark. Betul tak? Pergi mana-mana, buka negara-negara, slipper Nabi dekat pintu gerbang. Ni ataupun ambil gambar slipper Nabi sebagai besar-besar, letak kat masjid dan sebagainya. Jadi itu yang kita kena berhati-hati. Mudah-mudahan kita tak menjadikan satu fitnah. Yang menjadikan satu fitnah dalam Islam. Dan mudah-mudahan Allah menjaga semua keberkatan-keberkatan yang Nabi SAW tinggalkan. Seandainya ada dan yang dah tak ada, itu Allah yang maha mengetahui. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, jadi minggu depan kita akan masuk tentang cincin Rasulullah. Ini cincin Rasulullah. Okay, insyaAllah kita tutup dengan tasbih kafarah. Betul. Barakallahu fi. Jadi betul, seandainya ada sanad pun para ulama boleh jatuhkan dia dhaif, maudhu, palsu. Betul tak? Apatah lagi dengan tak ada sanad. Apatah lagi dengan tak ada sanad, dhaif pun tak boleh. Betul tak? Nak bagi hasan li ghairihi pun lagi dah tak boleh. Apatah lagi nak gunakan palsu. Jadi tak ada langsung sanad yang menyebabkan ia menjadi satu zon. Ia menjadi zon yang tak apa, insya-Allah. Kalau kita tak dapat barang tu pun tak apa. Yang penting kita ambil peninggalan Rasulullah apa? Al-Quran dan Sunnah. Itu lebih berkat. Ini nak cari berkat, ini tak nak berkat. Ini berkat ni. Jadi balik rumah kita rendam kitab ni. Banyak hadis-hadis ni. Lagi ada cincin ada sarung ada. Jadi janganlah jangan, saya bergurau je. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita prioriti itu lebih daripada benda yang tak penting. Jadi mudah-mudahan Quran dan Sunnah itu yang jelas, ya Allah akan jaga sampai yaumul qiyamah. Itu yang perlu kita tekankan dan kita jaga supaya kita tak menyimpang daripada jalan yang lurus. Wallahu taala a'lam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallah. Siwak. Siapa yang belum dapat siwak, yang 2 minggu lepas ini tak dapat siwak, insya-Allah boleh dapatkan siwak di sini. Yang orang-orang yang online kat rumah tu senyum je. Orang kat rumah kena senyum je, kerana senyum itu sedekah. Okay, jadi insya-Allah kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.